Adinda, Ya, tuanku. Beta ada cadangan yang hendak disampaikan. Apakah ya, tuanku? Beta mahu beri hadiah kepada pengikut-pengikut setia Adinda kerana jasa mereka yang kekal dan taat setia pada kita selama ini. Hadiah? Beta hadiahkan bukit itu dan beta namakan ia Bukit Cina. Khas buat penempatan kaum Cina dan pengikut-pengikut setia Adinda. Tambah pula, jika mereka duduk di satu kawasan begitu, kerja Dinda memantau dan menjalankan tugas pun mudah kan? Sungguhkah, tuanku? Ya, beta tak pernah mungkir janji. Terima kasih, tuanku. Tentu mereka sangat gembira dengan berita ini. Harap begitulah. Semoga rakyat Melaka dan kaum Cina hidup aman dan damai di bawah satu pemerintahan kita, bertolak ansur dan bekerja sama agar semakin maju dan berdaulatlah Melaka ini. InsyaAllah, Kanda. Dinda akan usaha dan pastikan ia terlaksana. Wah, untunglah orang-orang Cina di Melaka tu ya. Sultan beri hadiah bukit. Tanah yang bukan senang orang lain mau dapat ni. Yalah, betul. Kalau macam itu saya pun mau ikut itu permaisuri Lipo lah. Boleh? Tak boleh mah. Orang-orang Lipo dari tanah besar Cina. Kamu dari tanah besar India kan? Janji ada besar. Sudahlah. Manu, orang-orang Lipo itu sekarang banyak sudah jadi orang Melayu mah. Bukan jadi Melayu, tapi ikut budaya Melayu. Iyalah, apa mereka kira diri mereka? Kaum Baba dan Nyonya. Ya. Baba Nyonya. Saya pernah dengar satu lagu mereka mainkan. Alah, macam itu Dondang Sayang. Tapi, tak apalah. Sudah lupa liriknya. Manu, Zeng, ayo. Banyak lagi kerja di kedai masing-masing. Iyalah, mari. Tuan dengar tak? Apa yang hamba dengar tadi? Tengok, apa sudah jadi ni? Tak jadi apa-apa pun. Tuan hamba kata tak jadi apa-apa. Akan hamba bakar seluruh kawasan tinggal mereka. Hamba tak kira lagi dah. Nanti dulu Semerang. Tuan jangan bikin kacau lagi. Menderhaka Sultan namanya kalau tuan buat begitu. Bukit Cina sudah jadi hadiah dari Sultan untuk mereka. Jadi, biarkan sajalah. Peduli apa hamba? Tapi hamba peduli. Hamba bimbang keselamatan tuan. Ke tepi. Maaf, tapi hamba sanggup bergelut dengan tuan. Dari melihat tuan terperuk dalam penjara nanti. Mana makan tong duit ni? Ayah, itulah duit untung hari ni. Nah, Sudah Semerang. Tuan jangan ikutkan perasaan. Cuba kawal diri. hamba bukan setakat mahu kawal diri, tapi akan kawal dan terus bela tanah hamba sendiri. Itu tugas Datuk Temenggung dalam semana. Tuan jangan campur urusan mereka. Ke tepi. Hamba mahu bakar rumah-rumah pengikut Lipo tu semua. Ke tepi. Dan hamba akan halang tindakan bodoh tuan. Walau apa pun tuan mahu lakukan pada hamba. Oh ya? Baik. Tengok. Bukan hamba seorang saja yang tak izinkan tuan buat perkara bodoh tu, tahu? Sabar. Jangan terlalu runsing dengan mimpi Kiai Bambang tu. Tapi Tok Penghulu selalunya mimpi Kiai Bambang jarang yang tidak bawa artinya. Kalau mimpi kemarau panjang, itu tanda kita semua kena simpan bokar makanan yang cukup selama berbulan-bulan kan? Nanti dulu. Kita jangan terlalu percaya pada alamat mimpi. Kadang-kala dia cuma mainan tidur dan bisikan syaitan. Ya betul tu. Kalau percaya sangat, kurafat kita nanti. Habis tu, apa ke bondo alamat mimpi tu? Beginilah.
kita boleh ambil tindakan berhati-hati. Boleh simpan bekalan yang cukup. Tapi dalam masa yang sama, berdoa dan tawakal pada Tuhan. Serta bergantung harap hanya darinya. Jangan terlalu fikirkan perkara yang belum berlaku. Sebab, kalau dipikirkan sangat, seolah kita memintanya datang. Maukah kita kemarau? Sudahlah, bersurai semua. Jalani hidup seperti biasa. Dan banyakkan berdoa agar negeri kita tak ditimpa sebarang musibah. Baik, Tok Penghulu. Tok Mulu, tapi mimpi itu alamatnya memang ada perkara buruk bakal berlaku, kan? Shh, hati-hati saja dan serahkan semua pada Allah. Tun Pepatih, benarkah hamba dengar Sultan dan Permaisuri menghantar Tun Telanai ke negeri China? Ya, benar, Datuk. Tun Telanai perlu serahkan sembah Sultan kita pada Maharaja Cina setelah memperisterikan Lipo. Dan menyampaikan arahan dari Permaisuri untuk memanggil semula Laksmana Daipo ke Melaka. Jadi, bila dia bertolak ke sana? Esok menjelang subuh, hamba sudah siapkan segala kelengkapan untuknya. Baiklah. Moga dia selamat sepanjang pelayaran ke sana. Datuk Laksamana, Tuan Pepatih, ada berita tak baik. Apa dia? Berlaku pergaduhan antara kaum Cina dengan Melayu di Kota Melaka. Apa? Apa punca mereka bergaduh? Selisih faham. Orang Cina cakap Semerang nak bakar rumah mereka. Allah. Tok Mulu, tapi mimpi itu alamatnya memang ada perkara buruk bakal berlaku, kan? Shh, hati-hati saja dan serahkan semua pada Allah. Begitulah susahnya hati pembesar-pembesar. Menerima berita yang tak enak didengar. Namun berkat kepantasan dan kebijaksanaan, akhirnya terlerai jua pergaduhan. Maka berpergianlah Permaisuri Hang Lipo kepada rakyatnya. Tak terucap rasa terkilan di hati kecil wanitanya. Namun apakan daya, apa yang berlaku telah pun berlaku. Hang Lipo menasihati pedagang dan kaum Cina untuk lebih menghormati adat budaya Melayu apabila berada di negeri orang. Begitu juga Melayu harus menghormati kaum Cina yang datang berdagang. Kerana penyudahnya, kita semua akan mati juga. Jadi biarlah harimau mati meninggalkan belang dan kita mati meninggalkan nama yang baik. Dan nama baik itu turut akan terpalit juga pada Sultan Melaka dan Maharaja Cina kelak. Macam mana ni, Tuanku Permaisuri? Kami runsing dengan perkembangan ini. Ya, dan kami masih belum beritakan apa-apa kepada Sultan. Kami tak mahu Sultan berduka cita dan runsing. Kerana banyak lagi perkara serta urusan lain yang lebih berat yang perlu Sultan fikirkan. Kalau Tuan Permaisuri sudah tidak mampu jalani tugas memantau mengikut Tuan, apa kata tugas itu diserahkan saja pada Patik? Yalah, maklum, tugas sebagai Permaisuri pun dah cukup beban. Cukup, Laksamana. Ayo Tuan, berangsurlah dulu. Jiwa Tuan tidak tenteram sekarang ni kan? Hamba baik-baik je. Datuk-datuk semua, saya berjanji akan terus memantau rakyat saya dan akan pastikan ketenteraman negeri terus kekal seperti dulu, tanpa sebarang huru-hara lagi. Tetapi dengan bersyarat, jangan dijolok sarang tebuan. Maksud Tuan? Pertikaian antara mereka mula berlaku setelah mengetahui Semerang mahu membakar rumah-rumah mereka. Tapi ia tidak berlaku kan? Itu cuma kabar angin saja. Ya benar, tidak berlaku. Salah rakyat saya yang terlalu terpengaruh dengan hasutan dan kabar angin. Maafkan mereka. Tapi, mana mungkin pokok bergoyang kalau tiada anginnya? Tuan jangan mudah-mudah mau salahkan orang lain.
Sudah. Beginilah. Kita buat kerja masing-masing. Buat dengan sebaik mungkin. Tentang Semerang, biar hamba yang uruskan. Kita teruskan saling hormat menghormati sesama kita. Jangan sampai rakyat hilang percaya kepada kita. Tuanku Permaisuri sudah berjanji akan terus memantau rakyatnya. Kita juga, Laksmana, Temenggung teruskan menjaga negeri dan rakyat kita. Semua ini akan berakhir dengan aman jika diizin Allah. Apa yang kamu menungkan, Shualing? Apa pula yang Tuan Permaisuri menungkan? Teringat pada Sultan ya? Tidak. Saya bukan fikirkan tentang cinta. Jadi? Tentang keamanan Melaka. Oh, itu. Biarlah saja Datuk Temenggung yang uluskan. Tapi saya mahu fikirkan cara penyatuan dua bangsa ini. Saya tak mahu mereka hidup dalam satu negeri dengan rasa tidak puas hati atau tersinggung perasaan. Bagaimana ya? Entahlah. Saya perlu pulang dulu. Sekejap lagi Sultan akan pulang. Baik. Tuan Permaisuri, jangan lunsing-lunsing ya. Nanti cepat tua. Kenapa Lipuh beria-ia berlatih dengan pengikut-pengikutnya? Sudah. Ini mesti ada muslihat mereka untuk menyerang orang Melaka. Dengar sini orang-orang saya, yang saya anggap keluarga dan sahabat. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Sekarang ini, kamu berada dan akan terus tinggal di Melaka. Kamu tidak akan pulang selagi saya tidak izinkan. Mengerti? Jadi, apabila kita sudah berada di negeri orang, kita perlu sesuaikan diri dengan budaya dan cara orang di sini. Kita perlu lebih peka pada perasaan mereka, apatah lagi pada agama dan budaya mereka. Kamu semua, saya minta dan arahkan untuk menghormati mereka dan berendah diri. Tak rugi dan tak ada cacatnya jika kita semua berendah hati. Kerana ular tidak akan hilang bisanya walau menyusup di dalam lumpur sekalipun. Kita bermaruah bukan kerana kekuatan kita, tapi kerana hati yang ada dalam diri. Jadi, kamu perlu tanamkan dalam sanubari bahawa kini kita telah menjadi sebahagian rakyat Melaka. Maka, rakyat harus patuh pada pemimpin yang ada. Kita tidak lagi berbakti pada Maharaja Cina, tapi bakti kita hanya pada Raja dan negeri Melaka. Elakkan sengketa, kerana di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mengerti? Saya harap lepas ini, tiada lagi sengketa antara kita dan sesama rakyat Melaka. Apabila tiada sengketa, hati kita tenang. Hidup kita juga tenang. Ketenangan itu yang kita mahu. Bukan begitu? Apa khabar hulu balang Cina itu semua, Adinda? Baik-baik saja, Kanda. Bagus. Beta harap mereka selesa tinggal di sini. Tuanku? Ya, Dinda. Dinda ada satu cadangan untuk merapatkan lagi hubungan antara dua kaum Melayu dan Cina di Melaka ini. Kenapa? Mereka tidak cukup rapatkah? Oh, tidak. Mereka baik saja. Cuma untuk lebih merapatkan lagi, apa kata kita anjurkan satu majlis budaya antara dua bangsa bagi meleraikan sengketa atau ketegangan jika ada? Dinda berkata seolah mereka sedang bersengketa. Atau ada apa-apa yang Kanda tak tahu ke? Oh, tidak. Mereka semua baik-baik saja. Itu cuma cadangan. Tak salah kalau kita mahu berikan mereka sedikit hiburan
untuk mengeratkan budaya kita, kan? Baiklah, Kanda setuju. Tapi perlu ditanya juga pandangan pembesar-pembesar lain kerana Kanda tak mahu membelakangkan pandangan orang-orang Kanda. Baik, Kanda. Terima kasih. Apa? Lipoh mau buat majlis wayang kulit Cina dan joget lambak di Melaka? Dan dondang sayang. Apa lagi yang dia mahu buat ni? Kenapa Datuk Laksmana? Tak setuju kah? Tidak. Mengapa? Kerana Laksmana risau majlis-majlis kerajaan begitu bakal mengundang percampuran lelaki perempuan. Itu semua budaya luar yang tak sepatutnya ada di sini. Ish, apa pula ke situ, boy? Apa salah joget lambak kalau dibuat antara laki dengan bini? Laki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Dan pun bolehlah buat nazam sekali. Tapi itu kalau kita mampu kawal. Kalau tidak, macam mana? Jadi, lebih baik kita mencegah dan merawat. Nanti lagi susah, Mak Bunga. Dan tak setuju dengan Laksmana. Dia tu saja je nak cari pasal menentang apa yang baik. Bukan menentang, Mak Bunga. Tapi mencegah. Alah, sama je lah. Tak ada apa salahnya dah dengan wayang kulit Cina dengan dondang sayang tu pun. Bagaimana tuan hamba hari ni? Sudah tenang ke? Hamba macam biasa saja. Memang selalu tenang pun. Tak macam tuan hamba. Suka-suka je nak bagi penubuk kat muka orang. Kesian. Kenapa tuan tanya hamba tenang ke tahu tak? Tak ada apa-apa. Cuma hamba harap lepas ni tuan selalu dapat tenang. Jangan silap langkah lagi. Kelak huru-hara Melaka nanti. Huru-hara tu bukan salah hamba. Tapi salah orang yang kaki mengadu domba tau. Yelah. Apa-apa je lah. Tuan tak percaya hamba lagi ke? Baik. Tak percaya sudah. Alah. Buruk bebenar orang tua merajuk. Sampai terkeluar bulu hidung hamba ni. Mana ada? Yelah. Apa-apa je lah. Lu kurang ajar. Langgar sama aku. Woi, bila masa aku kurang ajar? Langgar kau. Kau tu yang buta jalan tak nampak orang. Lepaskan hamba. Biar hamba kerjakan dia. Sudah, berhenti. Atau hamba adukan pada Temenggung. Aduhai, apa lagi lah masalahnya? Macam mana lagi saya mahu lakukan supaya tidak ada sengketa? Bagi saya, selagi kita ini manusia dan selagi kita ini hidup, susah untuk elakkan sengketa. Tapi apa saya mahu buat pada Semerang supaya hati dia tenang dan tidak lagi marah-marah dan benci pada kita semua? Entahlah, Kiai. Hamba pun tak tahu apa nak kata lagi tentang Semerang tu. Dia tu memang keras kepala. Degil. Orang macam tu, apa kata kita bomohkan saja. Biar dia tunduk sikit. Hai, berdosa besar tu. Saja je hamba bergurau. Habis tu apa lagi nak kita lakukan? Nasihat sudah. Marahkan juga sudah. Nantilah hamba fikirkan bagaimana. Tok Penghulu! Kiai! Ada orang Siam. Orang Siam? Mereka bergaduh di kota. Tak sudah bergaduh. Entah bilalah Melaka ni mahu aman. Mari kita lihat apa yang boleh dibuat, Penghulu. Siam datang buat onar di negeri Beta ini lagi? Ya, tuanku. Banyak kedai yang telah dibakar dan dirompak. Wanita-wanita kita juga diganggu. Mereka sudah melampau. Tawan sahaja mana-mana orang Siam yang ada di Melaka ini. Jangan beri mereka peluang untuk lepas. Kemudian baru siasat.
Jika mereka terlibat mengintip, kita terus tawan. Jika tidak, lepaskan. Faham? Titah dijunjung, tuanku. Dan arahkan semua anak-anak gadis dan wanita di seluruh Melaka agar tidak keluar dari rumah masing-masing. Berlindung dirilah semua. Temenggung, arahkan semua bentara yang ada untuk turut berkawal di sekitar Melaka. Ampun, tuanku. Shuangling, Ya, tuanku. mana permaisuri beta? Dia minta hamba beritahu tuanku. Dia pergi ke kota. Kota? Untuk apa? Bertemu Mak Bunga. Mengapa perlu dia ke kota? Bukankah kita boleh panggil saja Mak Bunga tu datang kemari? Dia kata dia mau berjalan sendirian untuk meninjau keadaan kota. Sudah. Kamu semua pergi jalankan tugas. Ampun, tuanku.